di atas jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Datuk Paul Igai. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Soalan saya nombor 5. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Seri Timbalan Di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Senator di atas soalan yang dikemukakan. Untuk makluman, usaha mempertingkatkan kawalan sempadan negara dengan negara jiran kita sentiasa menjadi keutamaan Angkatan Tentera Malaysia, khususnya Tentera Darat Malaysia. Dan ini termasuklah di lokasi sasaran penting kita, seperti mana yang dinyatakan dalam soalan Yang Berhormat Senator, iaitu di kawasan stesen hidroelektrik di Sarawak. Bagi isu penambahan aset keselamatan di lokasi yang dinyatakan, buat masa ini tambahan kepada pos-pos keselamatan yang sedia ada di lokasi strategik, iaitu pos Tapak Megah Kapit yang telah siap pembinaannya pada Oktober tahun lalu. Selain itu, terdapat 3 pos lagi imbangan yang sedang dibina, iaitu di Tetangga Akrab Serian, Rapak Baru Seri Aman dan Mengkalap Limbang yang dijangka siap pembinaannya pada Oktober tahun ini. Seterusnya 4 buah pos lagi dijadualkan pembinaannya pada November penghujung tahun ini. Sebagai makluman bagi penugasan kawalan keselamatan di kawasan sasaran penting di Sarawak, termasuk di kawasan-kawasan hidroelektrik, pada masa kini penempatan anggota ATM hanyalah di sasaran penting keutamaan 1, iaitu di stesen pemancar Gunung Serapi Sarawak di bawah pelaksanaan operasi tahan. Dan penempatan ini dilaksanakan berdasarkan kepada penilaian dan pertimbangan yang telah diputuskan menerusi mesyuarat tim naziran sasaran penting di bawah Ketua Pengarah Keselamatan Kerajaan, iaitu CGSO. Namun begitu, ATM melalui Tentera Darat Malaysia bersiap sedia menerusi pelan kontingensi yang telah dirangka bagi memastikan sasaran penting utama negara sentiasa terpelihara dan selamat daripada sebarang ancaman ditindakan pihak musuh. Selain itu, ATM juga sentiasa bersedia untuk diatur gerak sekiranya terdapat keperluan bagi penugasan sasaran penting yang dimaksudkan. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan jelas, tapi saya belum puas hati. Saya akan bercadangkan bila atau bolehkah kementerian berkaji semula dengan KDN, CDSO tadi menaik taraf keselamatan ini untuk kita menempatkan tentera-tentera darat di kawasan yang berisiko ini. Saya fikir inilah national security asset yang penting, kerana tak lama lagi Nusantara di sebelah Indonesia akan dekat daripada dengan Sarawak dan Sabah, dan saya tak tahu kemungkinan ada penyeludupan, ada anasa-anasa di luar untuk masuk sempadan kita atau di kita sini masuk ke Indonesia. Ini saya fikir, saya haraplah kementerian berkenaan akan mengkaji semula. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator di atas cadangan. Kerana kita tahu bahawa antara cabaran kita adalah kita untuk mengawasi sempadan sama ada Sarawak maupun Sabah. Tetapi dalam konteks kawasan-kawasan hidroelektrik kita, memang saya tak nafikan bahawa kita pun di peringkat Kementerian Pertahanan, kita membuat pengawasan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh MKN itu sendiri. Jadi kalau kawasan-kawasan hidro kita ini boleh diberikan keutamaan 1, maka pihak Angkatan Tentera Malaysia memang sentiasa bersedia untuk mempertahankan kawasan-kawasan sasaran penting kita ini. Dan saya fikir kalau berbanding dengan apa yang ada di Semenanjung, saya fikir memang ada beberapa kawasan-kawasan ini harus diberikan keutamaan 1. Jadi saya fikir kerjasama di antara Kementerian Pertahanan
dan juga Majlis Keselamatan Negara itu akan kita lihat dan bagaimana keutamaan-keutamaan boleh kita lakukan. Dan di samping itu macam saya sebut tadi, kita tahu cabaran kita di sempadan ini bukan sahaja menyediakan pos, tetapi di peringkat Kementerian Pertahanan, kita juga mencari kaedah menggunakan teknologi. Antaranya kita gunakan UAV bagi tujuan pengawasan pada masa hadapan. Kerana kita tahu bahawa dengan jajaran Sabah dan Sarawak itu, guna tenaga sumber manusia itu tidak cukup. Tetapi teknologi juga harus digunakan bagi memastikan bahawa kawasan kita dan kedaulatan negara kita itu sentiasa selamat. Soalan tambahan lain? Terima kasih Datuk Seri telah mentutur. Soalan menyentuh tentang sempadan antarabangsa dan pembinaan pos-pos. Apa asas untuk kerajaan Kementerian Pertahanan menentukan pembinaan pos bagi sempadan antarabangsa? Kerana umpamanya di Jeli atau di Jeli dan juga di Perak, sempadan itu merupakan oleh kerana tidak ada sungai dan sebagainya, menjadi kecebab tempat-tempat penyeludupan agak berleluasa. Apa asas pembinaan pos dan berapa tenaga yang ada pada tiap-tiap pos tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator atas persoalan itu walaupun dia merujuk kepada Jeli. Tapi sebenarnya kita di Kementerian Pertahanan, kita memang punya dasar pertahanan negara melalui Kertas Putih Pertahanan. Di samping dasar pertahanan negara, kita ada Kertas Putih Pertahanan. Sebab itu dalam menentukan bagaimana kita menyelia sempadan-sempadan kita. Contoh yang kita ambil yang mungkin baru bagi kita adalah kita melihat bahawa negara kita adalah negara maritim juga. Dan sebab itu sempadan-sempadan laut adalah antara yang penting. Kalau tidak dijaga, kita akan kehilangan banyak perkara dia. Di situ, di laut jugalah kita menggali segala hasil minyak kita. Di lautlah kita mencari sumber protein kita. Dan di laut jugalah kita, kalau kita lihat itu adalah aktiviti ekonomi berlaku di situ. Sebab itu, kalau kita nak menyatakan apa asas kita adalah dua asas ini kita gunakan sebagai trust kita bagi memastikan kedaulatan negara dan sempadan negara itu sentiasa dijaga. Dasar pertahanan negara kita dan juga Kertas Putih Pertahanan. Di sana ada dirangka banyak perkara-perkara dan daripada asas itulah kita menggubal kepentingan-kepentingan kita untuk menjaga asas-asas itu. Termasuk macam saya sebut tadi penggunaan teknologi. Memang dinyatakan bahawa dalam Kertas Putih Pertahanan itu di samping kita mahu membangunkan teknologi pertahanan ataupun industri pertahanan, tetapi penggunaan teknologi dalam memastikan bahawa kita dapat menjaga perairan kita ataupun sempadan kita diberikan keutamaan dalam kita menjamin masa depan kedaulatan negara kita. Tuan Sri, satu lagi. Sebelum saya lupa. Baru-baru bulan yang dulu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sudah memberi Sarawak dan Sabah 1 bilion peruntukan untuk menaik taraf persana dan keupayaan kompleks CIQS. Ini memandangkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memang prihatin dan beri tentang berat kepada keselamatan sempadan kita di Malaysia. Terima kasih. Soalannya? Ya, soalannya, adakah kementerian tadi menaikkan taraf ini untuk penggunaan atau pembinaan tadi atau menempatkan security forces atau tentera darat dan batalion dia di kompleks hidro tadi? Terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan. Memang Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bajet, terutamanya tentang memastikan bahawa sempadan-sempadan negara kita itu diberikan keutamaan. Tetapi kita harus ingat juga, dalam kita melihat kepada bajet yang diumumkan, kita harus melihat bahawa secara keseluruhan, the whole government itu, bukan sahaja merujuk kepada Kementerian Pertahanan, tapi dia juga merujuk kepada Kementerian Dalam Negeri. Sebab itu kita sentiasa mempunyai satu kerjasama untuk pastikan sempadan kita itu sentiasa kita jaga. Dan macam saya sebut tadi, kita di Kementerian Pertahanan, projek-projek pembangunan pos kita sentiasa kita bangunkan. Tadi pun ada disentuh, dalam setiap pos kita itu ada berapa orang anggota. Secara asasnya setiap pos itu ada 30 orang anggota, yang mana anggota itu bukan sahaja kita gunakan, macam saya sebut tadi, bukan sahaja sumber manusia itu dimanfaatkan, tetapi bagi kita penggunaan teknologi juga harus kita gunakan dalam kawasan kita menjaga kawasan sempadan kita. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Haji Adli bin Zahari, Timbalan Menteri Pertahanan, di atas jawapan yang telah diberikan.
Seterusnya saya menjemput Tuan Agna Itop. Terima kasih Sri Yang Ketua. Soalan saya nombor 6. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa berusaha meningkat